abah kandung saya dia pergi kerja ke apa, mak saya akan pergi tidur rumah orang tu. Ayah tiri saya tu, dia merangkak masuk ke dalam nasir tu. Jadi dia pegang, lepas dia mula dia peluk je saya. Kalau abang Syaz datang rumah saya dulu, saya tengok benda lubang banyak, memang banyak. Dia bukan buat satu dua tapi banyak. Sebab apa ni, dan intai saya masa saya mandi, dia intai kat belakang. Lepas tu saya jerit kuat-kuat ada orang rakam. Kamera ni buat apa? Lepas tu dia kata, tak ni jumpa dekat tandas. Ada satu gambar mak saya. Lepas tu ada satu bulu pelepah. Saya cakap lah dengan mak saya, mungkin sebab ni mama tak cerai-cerai kan. Saya takut mak saya terfikir yang saya ni saja lambat mandi. Sebab nak bagi ayah tiri saya tu tengok saya mandi. Dah nak buat macam mana mak saya dah fikir macam tu. Saya kan saya nak belajar pandai-pandai. Lepas tu saya nak study dekat luar negara terus. Tak payah duduk rumah ni. Anak engkau dah kena zalim. Anak engkau dah kena zalim ni. Kau tak nak keluarkan diri kau daripada kezaliman. Itu lantak kau. Anak kau. Hello, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Selamat datang ke YouTube channel saya. Bersama saya ni adalah salah seorang follower saya dekat Instagram. DM dia agak panjang. Dan Mia pada hari ini akan kongsilah awak Mia cerita je daripada awal sampai apa yang kita perlu dengar pada hari ini, okey? Asal? Nervous dah. Oh, nervous. Macam mana cakap macam okey macam ni Mia macam ni. Awak follow kan saya punya konten-konten kan dekat YouTube apa semua tu. Awak tahu kan saya ni jenis yang macam keburukan diri pun saya tunjuk kat orang. Termasuklah kisah lama saya. Kisah yang awak bakal kongsikan ni dia memberitahu kepada perempuan-perempuan lain dekat luar sana yang diorang tak sorang-sorang. Saya tahu tau Mia yang awak sekarang ni sorang-sorang. Saya rekod ni bukan semata-mata nak buat konten je Mia. Kalau saya nak buat konten nak dapat views, baik saya makan mi pedasnya. Saya buat ni adalah untuk orang lain keluar daripada kena seksa dalam diri dia, dalam hidup yang dia tak minta. Kalau awak tak nak kongsi pun tak apa, saya okey je. Tak ada paksaan langsung tau Mia. Tak ada paksaan. Cerita saya dia start dari masa tadika. Bapak saya malas sebenarnya dulu. Jadi mak saya dia nak cari orang baru lah. Macam hidup senang tapi dengan orang yang rajin. Bapak saya ni malas. Bila dia malas, mak saya cari orang lain. Dia cari orang lain, dia jumpalah boyfriend dia panggil ayah dia lah, ayah tiri. Dia jumpa ayah tiri saya. Masa mak saya jumpa dengan dia selalu jumpa tengah malam. Bila tengah malam, abah kandung saya dia pergi kerja ke apa, mak saya akan pergi tidur rumah orang tu. Orang keluar malam, naik kereta asal. Keluar malam, mak saya dah tidur. Dia buat kereta dia sampai depan rumah dia. Lepas tu bila dah sampai tu dia matikan kereta. Dia diam-diam dia ulurkan tangan ke belakang. Dia ragu saya. Dia sentuh sampai dada. Lepas tu dia masuk dalam baju saya, pegang saya punya. Saya sedar tapi tak tahu nak buat apa. Ni macam first time kena budak-budak. First time kena benda macam tu. Kita tak tahu benda tu betul ke tak betul ke. Salah ke tak salah kita tahu. Jadi kita diam je, pura-pura tidur. Lepas tu benda tu jadi berulang kali tau. Balik malam mak saya dah tidur, dia akan buat benda tu. Sama juga. Dia naik lori trailer dah di belakang tu macam ada katil tau. Ada katil. Masa tu pergi tempat jauh. Masa tu lori dekat RR. Lori dia rosak tak nak gerak. Mak saya ada, saya ada, dengan abang saya ada. Ayah tiri saya tu dia merangkak masuk ke dalam nasir tu. Jadi dia pegang, lepas dia mula dia peluk je saya. Lalas dia buka baju saya. Saya sedar tapi tak tahu nak buat apa. Takkanlah saya nak jerit ke apa, saya tak tahu benda tu salah tak. Masa saya kecil lagi, lepas tu saya cakap lah ke mak saya, dia buat something apa, tapi mak saya tak nak dengar. Lepas kejadian tu, mak saya kerja, jadi abang saya dengan saya masih cuci sekolah kot. Dia ambil saya dengan abang saya dari tempat kerja mak saya, tinggal dengan sebilik dengan dia. Bila tinggal sebilik dengan dia, lepas tu dia tengah baring dekat tilam dia panggil saya. Sini lah, tidur sekali. Tak ada nak buat apa-apa. Tak panggil abang saya pun nak buat apa, dia kecil lagi. Yang tu saya beritahu mak saya. Tapi mak saya dia macam ambil tak peduli macam tu. Budak ni betul ke tak macam tu. Lepas tu masuk sekolah rendah, bapak saya dengan mak saya dah mula nak gaduh, nak bercerai. Bapak kandung saya dengan mak saya nak bercerai. Lepas cerai dia suka datang rumah saya tau. Datang rumah saya, tidur sekejap sebab kalau duduk terus pun tak boleh. Jiran tengok lelaki datang malam. Saya tahu orang tua tu nak datang. Saya pula
tidur kat luar. Dia tidur kat luar, mak saya dalam bilik, semua dalam bilik. Orang tu datang, IT saya datang, dia duduk sebelah saya, dia rabu saya. Dia rabu tempat mana dia nak, dia rabu terus. Masa lepas tu, dia bila pergi kedai mamak ke apa, dia akan buka dia punya slipper tau. Dia punya slipper dia akan gesel kaki dia dekat kaki saya sambil sengih. Sambil senyum lah. Macam saya ni menikmati sangat lah dia punya gesel kaki tu. Ayah tiri saya tu, dia tua, lagi tua. Dengan mamak saya, maybe tua 15, 12 macam tu. Tua sangat lah. Lepas nikah, dia duduk rumah dengan saya lah. Dia duduk rumah dengan saya. Dulu korang pakai yang ni tau, pintu bilik air yang buka zigzag. Dia macam tahu. Yang macam tu kan, snack tu kan. Tahu. Tapi yang tu nipis. Bila nipis, dia pakai apa yang orang selalu guna untuk lubangkan tu. Drill. Bukan drill. Yang tapi yang panas tu, yang panas. Yang tu dia lubangkan. Dia lubangkan pintu bilik air tu. Kalau abang Syed datang rumah saya dulu, saya tengok benda lubang banyak, memang banyak. Dia bukan buat 1, 2 tapi banyak. Sebab apa ni, dia intai saya masa saya mandi, dia intai kat belakang. Masa tu saya darjah 6. Awak masih lagi ke duduk dengan dia? Masih. Oh ya ke? Awak umur berapa 16. 16. Kata saya masuk tingkatan 2, dia dah kurang tapi dia buat senyap-senyap sebab saya dah besar kan. Satu hari tu saya suka mandi, menyanyi tau. Kuat gila sampai saya pun tak sedar. Bilik saya ada ni tau, ada tingkap yang dia lurus macam ni je. Dia tak boleh tutup, kampung punya. Masa saya mandi tu, ni dia rakam saya masa mandi. Ya? Saya nampak atas kepala saya. Masa saya nyanyi tu nak ambil sabun, dia tiba nampak kepala atas. Lepas tu saya jerit kuat-kuat kan. Saya panggil mak saya, abang saya kata ada orang rakam. Lepas tu abang saya kejar orangnya tapi tak tahu orangnya bagaimana. Tiba-tiba orang rakam. Saya macam pelik tau benda ni. Tiba-tiba atas kepala saya. Saya pun tak sedar, macam bodohnya saya tak nampak benda tu yang tengah rakam saya. Masa tu mak saya cakap dengan saya terus pergi balai polis dekat ni. Balai polis kecil je lah, tak ada balai polis besar tu, kecil je. Masa on the way tu, dia nak keluar masuk jalan raya tau. Terang tengah duduk kat traffic light tu, tiba-tiba dia datang naik motor nak pergi tempat lain. Kalau dia nampak kereta mak saya, dia akan tegur tau, nak pergi mana. Tapi ni tak, dia buat tak tahu. Lepas tu saya pun macam buka tingkap, saya panggil dia apa ni weh, naik gana. Lepas tu dia pandang belakang, dia senyum. Dia kalau dia buat salah, dia sengih tau, dia senyum. Sebab dia tak tahu nak cakap apa, dia senyum. Masa buat report polis tu, mak saya cakap dengan saya, jangan sebut pasal ayah tiri saya sebab kita tak ada bukti. Tapi kalau boleh saya nak sebut je benda apa dia dah buat masa saya kecil. Tapi kita tak ada bukti yang kukuh yang dia dah buat kat saya macam tu. Masa tu mak saya detect nak rasa nak check bag dia. Diorang pun jumpa kamera spy yang kecil, besar ibu jari lah. Saya ada gambar, jadi saya bagi Abang His kalau Abang His nak. Boleh. Sebab saya ada satu konten yang bercakap pasal kamera spy ni. Orang ingat macam alang kau ni nak buat konten je. Awak tengok kan? Dah tengok. Mak saya tanya dia, apa ni kamera ni buat apa? Lepas tu dia kata, tak ni jumpa dekat tandas. Fikir logik lah, siapa je nak beli kamera spy. Lepas tu buka dekat tandas, terus tertinggal pula. Lepas tu dia pula nak ambil kamera tu. Tapi kamera tu tak ada dah sekarang. Tak tahu lah dia dah letak ke sudut rumah ni ke. Ada kamera baru pun saya tak tahu ke. Dia selalu gaduh dengan mak saya masa tu. Diorang ni kalau gaduh, diorang nak cerai je. Pernah cakap dia nak cerai dengan mak awak? Dia pernah lah cakap dia nak cerai. Tapi dia tak cerai. Sebenarnya dia tak boleh hidup tanpa mak saya ni. Dia tak boleh hidup. Sebab ni pemalas dia. Orang dia pemalas gila nak mampu. So yang senang cerita, dia tak dekat rumah ni, dia tak pernah solat. Sekali pun tak pernah. Selama dia duduk dengan saya ni dari saya kecil, dia tak pernah solat. Tak terkejut lah. Lepas awak cerita semua ni, saya sebenarnya tak terkejut pun. Saya cakap dengan mak saya, nak cerai cepat-cepat. Saya pun dah penat orang nak cerai. Tapi tak cerai. Masa tingkatan 2 tu saya jumpa dalam beg dia ada satu gambar mak saya. Lepas tu ada satu bulu pelepah. Saya cakap lah dengan mak saya, mungkin sebab ni mama tak cerai-cerai kan. Family dia, belah bapak tiri saya ni, bomoh ke sihir-sihir ni, dia macam family lah. Macam okey je. Masuk tingkatan 3, tahun lepas dia selalu kacau saya. Dia kalau naik kereta dengan saya tau, saya duduk kat belakang, dia akan masuk, dia akan tukar cermin tau. Cermin dia tukar, bukan tengok belakang, dia tengok saya. Bukan pandang muka tau, dia akan pandang dada saya.
sambil sengih. Dia duduk depan pintu, selalu lalang. Dia akan tengok saya tahu. Dia tengok saya punya private part kat bawah. Dia memang betul-betul tengok toleh kepala dia. Tengok saya punya private part. Macam dia boleh x-ray saya punya tempat tu. Saya beritahu lah mak saya yang dia selalu tengok-tengok kan. Tak selesa lah orang tengok. Saya ni bukan tempat pemuas nafsu. Mak saya pun cakap tak payah layan. Saya kat rumah. Biasa orang pakai biasa-biasa je kan. Pakai seluar pun tak kisahlah ketat ke pendek ke. Tapi kalau saya pakai seluar pendek, tak boleh. Illegal. Yelah, sebab awak rasa tak selamat dekat rumah sendiri. Rasa tak selamat. Dia punya rasa tak selamat tu, kadang-kadang orang intai-intai. Kadang-kadang tak tahu sebab saya punya ni, bilik air ni, dinding dia bukan tutup terus. Kat atas ni ada ruang. Orang rakam ke, orang tengok je. Jadi saya tak perasan. Jadi saya mandi, selalu malas. Kalau dia ada kat rumah, saya malas nak mandi. Jadi kalau saya mandi, dia akan duduk berlegar dekat belakang bilik air saya. Jadi tak selamat betul-betul tak selamat nak mandi. Saya takut mak saya terfikir yang saya ni saja lambat mandi. Sebab nak bagi hayati saya tu tengok saya mandi. Saya takut mak saya fikir macam tu. Tapi dah nak buat macam mana mak saya dah fikir macam tu. Oh ya ke? Dia dah fikir macam tu ke? Nak lambat-lambat mandi tu nak bagi orang tu tengok kau ke? Tahun ni saya jumpa Kumayan. Mak saya tak bersihkan katil. Dia ada kat bawah kepala mak saya. Perasaan saya dah mula macam, ni lah sebabnya mak saya nak cerai tapi tak cerai-cerai. Maybe dia ada guna something dalam family ni tapi saya tak tahu. Terang tak tahu. Tahun lepas dia kena hentikan kerja. Dia kata orang tu tipu dia lah. Tapi ada satu surat ni sampai rumah. Mak saya buka lah. Lepas tu kat situ dia tulis berhenti kerja sebab apa bla bla bla, gangguan seksual. Ada kat situ. Jadinya bukan saya seorang je yang kena. Perempuan-perempuan yang sekitar dia pun kena juga. Kadang-kadang tempat kita orang makan, meja sebelah ada awet cun, bini orang. Pandang terus macam ni. Tengok je private part dia. Lepas tu mak saya macam marah lah. Pandang-pandang orang macam tu. Lepas tu dia marah. Dia mengamuk. Tiba-tiba dia mengamuk, dia nak belah. Kunci kereta, dia baling atas meja mak saya. Atas meja tu ada sambal yang pedas-pedas tu. Sambal tu terpercik kena mata mak saya. Jadi mata mak saya tutup macam ni. Banyak orang sebelah tengok. Tapi mak saya dia nak cerai, dia tak boleh cerai. Selalu sangat dia kata dia nak cerai. Dia cakap dengan saya dalam kereta dia nak cerai. Lepas tu sampai saya cakap jangan cakap dengan saya dah lepas nak cerai. Pergi terus kat mahkamah tu, jangan cakap dengan saya. Sebab saya dah dengar banyak kali, dah bosan dah. Semalam saya balik kampung, time tidur saya takut betul. Orang ingat family kita orang ni okey je, tak ada benda yang seksual semua tak ada. Jadi diorang suruh tidur lah, saya belah sini, mak saya sini, jadi orang tua tu kat sini. Jadi kat situ saya dah risau lah, macam mana saya kalau tidur dia beraba-raba tengah-tengah malam ni. Pukul 3 lebih macam tu, saya dah pastikan dia tidur, saya baru tidur. Lepas tu pagi tu mak saya bangun, dia kata orang tu dekat tidur dengan mak saya. Mula jauh, saya bangun dah dekat lah. Tak tahulah dia dah buat apa time tu, tapi saya harap lah tak ada benda yang berlaku. Apa ayah tiri awak ni lah, apa yang paling teruk dia pernah buat dalam usia awak sekarang? Dia kacau mental saya lah. Kita nak hidup dengan tenang semua. Kita dengan stres dengan homework ni, nak hidup tenang tak, dia kacau. Baru-baru ni saya ada buat konten tu pasal budak-budak Henry Geni. Konten tu ada saya cakap pasal ada satu surah tu kan, 4 ayat 9 tu yang pasal meninggalkan generasi yang lemah. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Bapa dia tak khawatir pun terhadap kesejahteraan anak mereka pada masa akan datang, dilemahkan oleh generasi yang sebelumnya. Efek dia memberi kepada kita yang anak ini, sedangkan masalah itu boleh diselesaikan kalau bapa dia kuat. Faham ke tidak? Apa yang awak belajar daripada yang saya cakap tu? Saya tak ambil dalam stesen saya. Saya tak ambil dalam stesen saya. Saya macam ambil dalam stesen Harry Geni je. Surah 4 ayat 9 tu, dia relate bukan kepada konteks Harry Geni saja. Dia relate kepada konteks awak juga. Ayah tiri awak tu sepatutnya meninggalkan awak sebagai generasi yang kuat dan bukannya generasi yang takut untuk hidup dalam rumah sendiri. Siapa yang awak bercerita? Awak bercerita kepada siapa? Ada kawan-kawan? Yang rapat lah, paling kadang 2-3 orang lah dalam grup. Yang lain saya tak cerita sebab saya tahu diorang takkan faham. Saya cerita dekat abang Kes, lepas tu
orang akan tengok nanti adalah ada orang rasa macam benda ni tak betul. Sebab awak umur 16 tahun kan, awak masih lagi bawah umur, awak tak ada rasa macam nak buat apa ke? Saya kan saya nak belajar pandai-pandai, lepas tu saya nak study dekat luar negara terus, tak payah duduk rumah ni. Awak ada option lain ke? Option lain macam contohnya duduk dengan rumah ayah kandung ke? Duduk rumah ayah kandung saya, mak saya tak bagi sebab dia yang besarkan saya, jadi saya kena duduk dengan dia. Dalam Quran ada cakap tentang bersabar tau. Bersabar, surah 3 ayat 149 rasanya. Tidak menyerahkanlah, tidak lesu dan tidak lemah. Dia tak lemah. Dia bukan sabar orang kita, Mia. Sabar orang kita adalah kau kena tindas macam mana pun. Tak apalah, sabarlah. Kalau Mia Islam ajar kita sabar dia macam tu. Mia, benda yang awak cerita ni dia bukan benda kecil. Betul tak, Mia? Benda yang awak cerita ni bukan benda kecil kan? Betul. Nasihat yang diberikan pun bukan benda yang kecil. Okey, awak rasa awak kena zalim tak sebenarnya setiap hari kat rumah? Setiap hari kena. Sebab awak 16 tahun. Saya tak tahu macam mana nak bagi nasihat apa. Kalau orang tanya saya pendapat, diorang semua ni dah besar, dah bekerja, dah boleh buat tindakan sendiri dan sebagainya. Dalam surah surah 4 ayat 97. Nanti bila kita mati, malaikat tanya, kamu ini mati dalam keadaan apa? Saya ke awak ke? Kita berjawab, aku ini mati dalam keadaan kena zalim. Malaikat pun menjawab, bukankah bumi Allah ini luas untuk kamu berhijrah di dalamnya? Yang cakap aku ni mati kena zalim tu, orang tu dalam ayat tu cakap orang tu masuk neraka. Sebenarnya tak payah tunggu awak mati. Tak payah tunggu kita mati untuk tahu kita masuk neraka tau, Mia. Sebenarnya yang awak rasa ni, inilah neraka peringkat dunia. Bila awak dah cerita kat saya ni, apa yang awak nak penonton tahu? Apa yang awak nak penonton ni belajar daripada kisah awak? Kalau jadi macam stesen saya lah kan, terus cari orang yang lebih dewasa kan, lebih boleh dipercayai, yang boleh handle situasi kita. Saya dari kecil dah kena raba semua tapi saya diam je. Benda tu boleh stop dari kecil. Pesanan awak kepada ibu-ibu dekat luar sana? Kalau anak bagi tahu benda tu, kita tak payah nak fikir 2-3 kali lah. Mak, abang tu rabang saya, abang tu pegang-pegang dada saya. Benda tu bukan benda yang budak kecil selalu cakap. Bila dia cakap tu, benda tu betul. Jangan fikir 2-3 kali, terus buat report polis sampai kita rasa macam anak tu dah selamat. Mia, awak jangan buat benda-benda yang bodoh lah. Maksudnya kat sini bodoh tu adalah seperti satu hari tiba-tiba kau dah marah sangat, kau ambil penyodok, kau sodok orang ayah tiri awak sebab dah marah sangat kan. Saya tahu perasaan awak tu kadang-kadang ada macam tu kan. Aku hentak juga orang tua ni kan, betul tak? Kadang-kadang macam panas dengan racun kan. Awak tahu tak, Mia, sebenarnya orang-orang yang masuk penjara tu, kebanyakan orang yang masuk penjara adalah tindakan yang diorang buat kerana marah yang tak terkawal. Dia hilang kawalan masa tu je, tapi diorang masuk penjara. Mana ada orang lahir-lahir cita-cita dia nak masuk penjara, Mia. Padahal dalam situasi ni contohnya, yang mendesak, yang tekan awak ni apa semua adalah bukan nak diri awak sendiri. Awak bukan pembunuh, awak bukan orang yang racunkan orang, awak bukan orang yang mencederakan orang lain, tetapi situasi hidup awak yang menyebabkan awak mahu mencederakan orang lain sebab hidup awak sekarang ni tengah tertekan, betul Mak awak yang awak harapkan tu tak nak cerai. Awak ada cerita benda ni kat bapak kandung awak? Tak. Kalau saya cerita benda ni kat bapak kandung saya, dia dah mati rasanya. Awak kena minta tolong daripada orang yang dekat dengan awak. Saya jauh, Mia. Rumah awak pun saya tak tahu kat mana. Kita kenal ni pun atas dasar follow dekat Instagram, follow dekat YouTube dan sebagainya. Itu je. Awak kena kongsi benda ni dengan orang dewasa yang lebih dekat dengan awak. Sebab awak bawah umur lagi. Sebab selalunya saya selalu cakap ni kat orang-orang yang dah dewasa, dah kerja, dah ada anak apa semua. Kalau kau kena tindas, beredarlah daripada situ. Samalah situasi macam mak awak. Saya harap mak awak tengok video ni. Anak engkau dah kena zalim. Anak engkau dah kena zalim ni. Kau tak nak keluarkan diri kau daripada kezaliman, itu lantak kau. Tapi sekarang ni benda ni affecting anak kau. Dia kena raba, dia kena intai. Nak mandi pun tak boleh, nak tidur senang pun tak boleh. So macam mana ni? Apa situasi ni? Kau pilih apa? Jangan jadi selfish. Allah bagi anak-anak sebagai amanah kepada kita untuk jaga. Tapi bodohnya kita sebagai seorang manusia ni adalah tak faham maksud amanah itu apa, lantas dibiarkan begitu saja. Lepas tu yang kita nak adalah berdasarkan kepentingan diri, bukannya berdasarkan kepentingan yang amanah Allah bagi. Itu yang saya nak orang faham dekat sini, dan saya betul-betul minta dan harap video ni sampai ke mak awak tanpa awak share link tu kat dia. Ada apa-apa yang saya salah cakap ke Mia dekat sini? Tak ada, semua betul. Mia,
Mia Islam kan? Islam. Mia Islam kan? Tapi yang kebanyakan orang lupa adalah kalau kita Islam, kenapa hidup kita tak sejahtera? Itu persoalan yang kita kena tanya pada diri sendiri. Dan kalau awak nak, awak tanya mak awak macam tu. Sebab awak rasa diri awak seorang-seorang, jangan rasa diri seorang-seorang, Mia. Allah ada, jangan risau, Allah ada. Percaya kepada Allah tidak lengkap kalau kau tidak beriman tau kepada Allah. Dia macam ni, dia lain tau. Orang yang macam, oh saya percaya Tuhan tu ada tapi tak buat apa-apa. Faham tak? Dia betul-betul percaya kepada Allah tu, memang kau memang berserah lah. Macam aku nak keluar daripada sini lillahi ta'ala. Kalau awak rasa seorang-seorang, kawan-kawan ada, orang dewasa lain ada, selain daripada mak awak, ayah awak, ayah tiri awak tu, ada lagi orang lain dewasa yang boleh tolong awak. Jangan lupa benda tu. Dan yang ketiga, Allah ada. Jangan pura-pura yang Allah tu tak ada lah. Membantu ke Mia? Entahlah, saya tak tahu nak buat macam mana. Yang mana elok saya ambil lah. Habis ada ke yang tak elok saya cakap? Tak ada. Orang selalu ingat kan kita baca buku teks agama kan. Oh, zaman Rasulullah berperang dengan orang munafik, berperang dengan orang musyrik, berperang. Pergi macam angkat pedang apa semua ni. Sekarang ni kita hidup dalam era hawa nafsu. Ya, kita tak ada dah perang begitu dah dekat Malaysia ni, tak ada. Awak, Mia, berada dekat tengah-tengah medan perang tu. Perangilah dan jangan tewas. Assalamualaikum, Mia. Waalaikumsalam.